Kejadian ini sudah berlaku agak lama pada tahun 80-an. Ceritanya tentang seorang wanita mengandung yang meninggal dalam perjalanan untuk ke hospital tanpa sempat untuk melahirkan anak yang ada di dalam perut. Tidak dapat dipastikan kenapa jasadnya dikubur secara terburu-buru, tapi mayat wanita mengandung itu terus dikubur pada masa itu juga. Dan kejadian-kejadian aneh mula berlaku. Untuk pengetahuan pendengar, mayat wanita tersebut dikubur hanya di sebelah kampungnya. Menurut cerita yang saya dengar, wanita tersebut mengalami tumpah darah dan bayinya tidak dapat dilahirkan secara normal karena songsang. Orang kampung X mula nampak kalipat wanita berbaju putih yang menggendong anaknya dengan nama glamournya Pontianak. Sampaikan orang kampung sebelah pun diganggu. Orang kampung sebelah diganggu semasa memandu kereta. Ceritanya orang kampung sebelah tu baru balik dari kenduri. Jadi tidak hairanlah kalau orang tu balik agak lewat dalam perjalanan untuk pulang kira-kira jam 11.30 malam. Sampai saja dia di kampung X, dia ternampak seorang wanita berbaju putih menggendong anak sambil tangan menunjukkan tanda untuk berhentikan kereta. Jadi dalam pikiran orang kampung sebelah tu, kasihanlah nampak sudahlah malam menggendong anak pula tu. Jadi dengan niat mahu membantu, dia pun tumpangkanlah wanita dan anaknya tu. Wanita tadi itu pun bukalah pintu kereta. Si orang kampung sebelah terhidup bau yang sangat wangi, tapi dia tidak syak apa-apa sebab muka wanita tersebut seperti manusia biasa. Dalam kesunyian malam, si orang kampung sebelah ini pun mulakanlah kata-kata, "Kak, rumah di mana?" Wanita itu pun menjawab, "Turunkan saja kakak di simpang kampung X." Tanpa banyak bertanya, si orang kampung sebelah pun teruskanlah perjalanan. Sehinggalah tiba di tempat yang kakak tu cakap. Setiba saja di tempat tu, si orang kampung sebelah pun berhentikanlah keretanya. Dan baru saja dia toleh ke belakang sambil berkata, "Kak, sampai." Belum sempat dihabiskan kata-kata, dia sangat terkejut. Sebab tidak ada siapa-siapa pun dalam kereta tu selain dia. Dengan bulu tengkuk yang sudah berdiri dan jantung pun dubdap, dubdap, dubdap. Dia terus res keretanya. Mujurlah tidak terjadi kemalangan. Setibanya di rumah, barulah otaknya berfungsi dengan baik. Baru dia sedar bahawa masuk saja wanita tersebut di kereta, dia terhidup bau bunga yang sangat wangi. Sehinggalah di tempat yang dituju wanita tersebut. Dan yang menghairankan, dia langsung tidak terfikir untuk toleh ke belakang atau tengok di cermin semasa perjalanan tersebut. Keesokan harinya, orang kampung sebelah tu terus demam. Seminggu kemudian barulah sembuh dan dia serik untuk pulang lewat malam lagi. Cerita hantu Cina disebabkan lalu kubur Cina jam 3 pagi, kes lepak dengan kawan, motor pun pancit jadi kenatlah tolak. Berjalanlah kami 2 orang sambil tolak motor untuk balik. Masa lintas kubur Cina tu, hantu Cina tu beraksi. Aku jenis kalau ada kawan, aku tidak takut. Jangan sorang-sorang je baru aku takut. Jadi aku ajaklah hantu Cina tu bunyi macam mana hantu tu bunyi. Kawan aku sambil menangis teresak-esak, ketakutan, berkata, "Jangan tegur. Aku tidak mau keluar dengan kau dah lepas ni. Ada lagi kisah seram yang kena kat keluarga aku. Kes mak tiri aku hantar sihir. Aku kena rasuk berjalan sampai kubur. Bila sampai kubur, barulah aku tersedar. Terus aku lari balik rumah. Yang paling seram,
mak aku lawan dengan 3 ekor hantu. Perempuan rambut panjang menyerupai nenek-nenek, toyol, dan kucing hitam. Sampaikan dekat betis kaki mak aku ada parut kesan gigitan kucing hitam tersebut. Siang hari tahu bukan malam, masa tu mak aku kat dapur. Benda tu datang serang mak aku di pintu dapur. Tapi mak aku kuat, dia solat tidak pernah tinggal. Dengan izin Allah, semua kalah dengan dia. Dan nasib baiklah, mak aku baik-baik sahaja. Menurut cerita daripada orang tempatan di sana, si pemilik rumah sudah lama meninggalkan rumah itu selepas 3 orang anak kepada pemilik rumah ini meninggal dunia dalam keadaan yang misteri. Ceritanya bermula semasa si pemilik rumah ini mula-mula membina rumah di tanah tu, dia selalu mendapat mimpi menghalang dia daripada membina rumah di atas tanah tersebut. Dia juga mendapat tentangan dari orang-orang kampung supaya tidak mendirikan rumah di sana, tapi dia tetap berkeras untuk mendirikan rumah. Walaupun ditentang oleh orang kampung, si pemilik sempat membina 3 buah rumah di tempat tu. Dan bila rumah yang pertama siap, anak perempuan sulung beliau meninggal dunia selepas lemas di dalam kolam yang kedalamannya tidak sampai 2 kaki. Kolam tersebut terletak di belakang rumah berdekatan dengan rumpun buluh yang terdapat di kawasan belakang rumah. Kejadian aneh berterusan sehinggalah terbinahnya rumah yang kedua dan ketiga. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke kampung halaman beliau. Menurut Bobolian, iaitu orang pintar di kampung tersebut, kawasan berdekatan rumah itu adalah penempatan orang Bunian yang berbentuk sebuah negara yang besar. Bermacam-macam bangsa dan agama Bunian yang tinggal di sana, sehingga dikatakan mempunyai kota raya atau bandar seperti yang dimiliki manusia. Berbalik kepada pemilik rumah tersebut, pemilik rumah pernah mencoba untuk menjual rumah tersebut, tetapi selalunya bila ada orang yang ingin membeli rumah tu, si pembeli akan mendapat mimpi yang aneh sehingga membuatkan si pembeli membatalkan niat untuk membeli rumah tersebut. Dan selepas tidak ada sesiapa yang mahu membeli rumah tu, si pemilik rumah mencoba pula cara lain dengan menyewakan rumah tersebut. Tapi semua penyewa yang menyewa di tempat tu mengalami kejadian yang seram. Salah satu cerita daripada penyewa yang saya dapat, penyewa itu mengalami kejadian aneh di mana dia dipindahkan semasa dia tidur. Apabila terbangun waktu pagi, dia mendapati dirinya sudah berada di tepi pokok bulu berdekatan kolam di belakang rumah tersebut. Bayangkan dari bilik utama ke tempat kolam di belakang rumah tu. Siapa yang pindahkan dia? Persoalan itu kekal menjadi persoalan sehinggalah sekarang.